Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan 3 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 84 tahun yang merupakan kes 4796. Kes kedua ialah seorang perempuan berumur 32 tahun yang merupakan kes 2688. Dan kes ketiga ialah seorang lelaki berumur 42 tahun yang merupakan kes 5022. Kes 4796 dan kes 5022 telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan kedua-duanya tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala kes 2688 telah mengalami masalah paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicuci rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solehin. 263 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 5,960 kes. Terdapat 113 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru dikesan. Kluster 3774 yang mengandungi 7 kes baru, kluster 5390, 5 kes baru, kluster 5677, 14 kes baru, kluster 5449, 7 kes baru, dan kluster 5673 yang mengandungi 5 kes baru. Manakala 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Dragon Boat dan kluster 451. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 103 kluster. Pada ketika ini, terdapat 112 masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 127 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,022 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,898 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 31 kes lain dikategorikan dalam kategori 4. Itu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,609 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 325,991 ujian. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan bermula esok individu yang mempunyai aplikasi BruHealth di telefon bimbit atau yang berkongsi aplikasi BruHealth hanya dibenarkan keluar rumah. Maka bermula Sabtu 25 September 2021 jam 6 petang, hanya mereka yang mempunyai aplikasi BruHealth di telefon bimbit masing-masing atau mereka yang berkongsi aplikasi BruHealth bersama orang lain yang dikenali seperti penjaga, majikan, pengurus atau rakan sahaja yang dibenarkan keluar rumah. Sesiapa yang gagal mematuhi arahan ini akan dikenakan tindakan undang-undang. Orang ramai disaran untuk memberikan kerjasama dan mematuhi prosedur operasi standard SOP semasa beratur bagi mendapatkan vaksinasi secara walk-in di pusat vaksinasi stadium tertutup. Jelas Menteri Kesihatan, pengambilan vaksin secara walk-in dibuka pada setiap hari Jumaat dan 1,300 slot dibukakan.
Sekiranya slot tersebut habis, orang ramai disarankan untuk pulang dan bersurai serta mengelak daripada perkumpulan ramai. Mengenai rapid test semasa vaksinasi walk-in hari ini, Menteri Kesihatan menyatakan terdapat 3 kes positif di Kesan. Sidang Kemuncak Global COVID-19 bertemakan membantras pandemik dan membina balik yang terbaik bertujuan membolehkan para peserta mendapatkan serta bertukar-tukar maklumat terkini melalui sesi perbincangan antara ahli-ahli panel yang terdiri daripada ketua-ketua negara dan institusi-institusi yang terkemuka di dunia. Sidang Kemuncak diadakan melalui dalam talian dan diadakan di Washington DC, Amerika Syarikat serta dianjurkan serta dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Joe Biden, Presiden Amerika Syarikat. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Antara yang dibincangkan mengenai komitmen untuk membentras pandemik COVID-19 serta membina sekuriti kesihatan global pada tahun 2022 melalui sasaran-sasaran yang telah dikenal pasti, termasuk memberikan sasaran bagi program vaksinasi untuk sekurang-kurangnya 70% penduduk di setiap negara, meningkatkan pengesanan, pemantauan dan pengurangan varian-varian COVID-19 dan mengadakan pengurusan kewangan untuk kesihatan yang lestari. Sidang Kemuncak diadakan dalam 4 sesi yang memfokuskan kepada menetapkan penanda aras untuk ketua-ketua negara untuk menilai dan melaporkan prestasi dalam menangani COVID-19, meningkatkan pembuatan dan pembekalan vaksin COVID-19 serta peralatan perubatan pada peringkat global serta penyelidikan dan pembangunan bagi persediaan pandemik di masa hadapan. Ini adalah selaras dengan inisiatif-inisiatif dalam matlamat strategik Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam bagi menangani pandemik COVID-19 serta isu-isu yang berkaitan dengannya. Sebagai sebahagian daripada respons terhadap penularan pandemik COVID-19 di negara ini, Bank Baiduri menyumbangkan peralatan perlindungan peribadi PPE kepada Perkhidmatan Ambulans Perubatan Kecemasan EMAS. Sumbangan adalah bagi membantu paramedik EMAS dalam menghadapi cabaran dalam tugas-tugas harian. Sumbangan diterima oleh Dayang Haji Nora binti Haji Muhammad Yusof, Ketua EMAS yang diserahkan oleh Awangku Nur Muhammad Nizam bin Pengiran Haji Tengah, Ketua Perbendaraan Kumpulan dan Institusi Perbankan Bank Baiduri selaku Wakil Pengurusan Bank Baiduri. Turut disumbangkan bekalan makanan dan minuman. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di Ibu Pejabat EMAS, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah. Sempena sambutan Hari Guru ke-31, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama semalam mengadakan forum khas An-Nur yang disiarkan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra serta RTB Go. Forum bertajuk Pendidikan Berkualiti Teras Kecemerlangan Pelajar antara lain memfokuskan tugas seorang guru yang menjadi nadi penggerak ke arah tujuan suci demi mendidik anak bangsa yang merupakan satu pengorbanan serta komitmen yang tinggi seorang pendidik. Panel forum Dr. Haji Razaiman bin Makmun, penolong Profesor Universiti Brunei Darussalam, dalam forum menyentuh mengenai dengan peranan seorang guru yang perlu memahami matlamat pendidikan dan mempercayainya untuk menjadikan landasan dalam menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah. Guru juga mampu menilai semula apa yang telah dilaksanakan sehingga jika perlu akan berlaku muhasabah diri ataupun yang selalu disebut sebagai refleksikan diri. Sama ada refleksi itu datang daripada pelajar atau antara pelajar dengan guru sendiri supaya dapat mengubah sesuai ataupun berinovasi dengan pendekatan strategi, kaedah, teknik, alat bantu mengajar, sumber-sumber pendidikan
sepanjang masa. Dan ini akan berlaku secara rekursif ataupun berulang-ulang sepanjang kerjaya seorang guru. Sementara Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, menghuraikan tentang Islam dan pendidikan. Katanya Islam dan pendidikan adalah selari kerana agama Islam adalah merupakan agama pendidikan. Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu di kalangan kamu. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dengan ilmulah kita ni akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, indah mungkin ilmu tersebut kita ni akan mendapat manfaat ataupun darajat yang tinggi jika ilmu itu menjauhkan kita ni daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ilmu yang menyebabkan kita ni mulia ialah ilmu yang mendekatkan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru adalah arkitek sosial yang mempunyai agenda melaksanakan proses pendidikan secara berkesan bagi melahirkan pelajar yang memiliki jati diri, berilmu dan bertakwa. Tanpa guru berkualiti adalah sukar untuk menjayakan sebarang pembangunan dan pembentukan disiplin seperti yang dirancangkan. Demikian perkongsian penolong pengajar teknik kanan di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Sekolah Hospitality dan Pelancongan, Kampus Sultan Saiful Rijal, penerima anugerah Guru Cemerlang sambutan Hari Guru ke-28 2018. Menurut Pengiran Haji Muhammad Wahab bin Pengiran Haji Abdullah, guru yang berkualiti adalah mereka yang mampu menguasai dan merealisasikan segala kemahiran, pengetahuan dan kepakaran sebagai alat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru semakin mencabar. Ini kerana guru-guru perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baharu yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara dalam talian. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi telah melahirkan sejumlah perubahan cepat dan tidak diduga di berbagai bidang kehidupan. Di bidang pendidikan sedang terjadi perubahan dasar tentang perilaku dan cara orang mendapatkan sumber belajar dengan arus informasi. Guru perlu melangkah ke hadapan kerana dunia ini bergerak pantas dan pembelajaran semakin berubah. Justru kemahiran dalam pengajaran juga perlu berubah agar menjadikan guru berkualiti sebagai ejen penting untuk memicu negara ke arah status negara maju. Kesukaran dan cabaran cikgu dalam mendidik murid-murid sangat besar nilainya dengan memberikan pemahaman dan kualiti pembelajaran yang lebih baik demi melahirkan anak bangsa yang cemerlang. Sempena sambutan Hari Guru ke-31, Berita Perdana mengongsikan ucapan terima kasih cikgu daripada beberapa orang pelajar. Terima kasih cikgu. Jasa dan pengorbanan cikgu akan kami hargai. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih Guru atas ilmu yang dicerahkan selama ini. Terima kasih kerana mendidik kami. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru kepada semua tenaga pengajar di negara Brunei Darussalam yang banyak berjasa untuk kita. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang mulia jasa kalian akan kami kenang. Kepada semua guru-guru yang telah bertungkus lumus mengajar kami dari dulu hingga sekarang. Saya doakan semoga semua guru-guru mendapat keberkatan dan pertolongan dari Allah SWT. Terima kasih cikgu kerana sudah mendidik kami menjadi insan yang berguna. Selamat Hari Guru. Budaya membaca yang diamalkan sejak kecil merupakan rahsia kejayaan seorang mahasiswi di institusi pengajian tinggi tempatan
sehingga berjaya menghasilkan buku pertamanya. Sebagai penulis muda yang berbakat, hasil tulisannya lebih berbentuk kepada kata-kata motivasi dan nasihat. Dayang Siti Julaiha binti Puasa, mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA, berminat dalam bidang penulisan sejak di bangku sekolah lagi. Malah, amalan budaya membaca telah memberi impak besar kepada dirinya sehingga mendorongnya untuk menceburi bidang penulisan. Disebabkan bakatnya, Dayang Siti Julaiha berumur 27 tahun ini sering diundang dalam pelbagai aktiviti kebeliaan termasuk program ceramah motivasi. Saya mula menulis melalui Instagram, Facebook, macam orang lain. Everyone post things, but I wrote some things lah dalam social media tu sendiri. Dan daripada koleksi tulisan-tulisan kecil tu, akhirnya dikumpulkan dan dikembangkan untuk dihasilkan sebagai sebuah buku. Saat tu saya memilih untuk menulis buku lah. Awal bulan Muharram 1443 Hijrah merupakan tarikh bersejarah bagi Dayang Siti Julaiha dengan penerbitan buku pertamanya bertajuk Back to You. Buku ini mengandungi beberapa tajuk, antaranya ialah Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini menggunakan dua bahasa bilingual, iaitu bahasa Melayu dan Inggeris. Bagi saya, peluang untuk berkongsi arah orang itu memerlukan saya untuk menulis apa yang akan disampaikan itu. And sebenarnya daripada sesi perkongsian itu, saya berpeluang untuk terlahirlah ilham-ilham muhasabah, ilham-ilham kata-kata motivasi, dan itulah bagi saya antara pengaruh yang sangat-sangat besar dan kesannya ialah dalam penulisan saya sendiri itu. Dengan bakat yang dimiliki, tidak diragukan lagi Dayang Siti Julaiha merupakan antara pelapis dalam bidang penulisan pada masa hadapan. Bagi yang berminat untuk mendapatkan hasil tulisannya, boleh layari aplikasi Instagram baitulhikmah.bookshop. Unified National Networks UNN telah melaksanakan beberapa penaiktarafan berikutan meningkatnya permintaan broadband sejak tercetusnya wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Data rangkaian broadband di negara ini mencatat 3 kali ganda dalam 3 tahun kebelakangan dan ketika ini meningkat 50% berbanding 12 bulan lalu. Antara faktor perubahan ini termasuk peningkatan penggunaan internet bagi pembelajaran dalam talian dan bekerja dari rumah. Menurut Dr. Stephen Oler, Ketua Pegawai Eksekutif UNN, pasukannya akan terus memberi keutamaan menaik taraf infrastruktur yang sedia ada dan memasang infrastruktur baharu untuk memenuhi permintaan yang tinggi bagi kesaling hubungan internet. Jelasnya UNN akan meneruskan operasinya dengan mematuhi prosedur keselamatan bagi para pekerjanya selain memastikan kapasiti dan perkhidmatan berkualiti internet bagi pelanggannya. Here we have seen an increase of up to 25%, and which is more importantly, and probably should be expected, that is not only the evenings when originally people are at home and then watching a movie or doing other stuff and so on, it's now also during the day. So we have more traffic and starting much earlier and all over the day. So this. Bank Baiduri dikenali sebagai bank peruncit domestik terbaik atau Domestic Retail Bank of the Year buat kali ke-9 berturut-turut dan menerima anugerah inisiatif pemasaran dan jenama terbaik bagi Brunei dalam kempen jenama terbarunya semasa anugerah Asian Banking and Finance Retail Banking bagi tahun 2021. Dalam serang akhbar yang dikeluarkan oleh Asian Banking and Finance, Tim Shelton, penerbit majalah Asian Banking and Finance berkata, institusi-institusi kewangan tidak berundur diri dari cabaran malah menghadapinya di tengah-tengah krisis yang terbukti berada di tempat teratas dalam industri. Anugerah Asian Banking and Finance bertujuan untuk menghargai firma-firma yang luar biasa dan cabaran mereka untuk menyediakan produk-produk dan perkhidmatan yang terbaik
kepada para pelanggan ketika terus untuk maju ke hadapan dalam norma baharu. Berucap mengenai pencapaian tersebut, T. Eng Hui, Ketua Pegawai Eksekutif Bank Baiduri berkata, pihaknya menghargai dengan penghargaan tersebut di atas usaha mereka, terutamanya pelaburan dalam teknologi, infrastruktur dan inisiatif strategik bagi memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada para pelanggan walaupun berdepan cabaran oleh wabak COVID-19.